Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu julung-julung kalinya dalam forum Ihya Ramadan bersama saya Puan Cik Hasmira Ismail pada pagi yang barakah ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini, saya ingin maklumkan kami bersiaran langsung dari Surau Al-Abrar SK.TTI Jaya. Alhamdulillah, kita dah tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah masih lagi boleh menunaikan bulan yang mulia, menunaikan puasa pada tahun ini. Okey, sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu forum tentang Ihya Ramadan. Jadi, bagaimanakah persiapan kita pada tahun ini? Inilah kunci utama kita pada forum hari ini tentang tajuk Ihya Ramadan. Dan sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut lagi dan sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan panel-panel kita yang hebat, yang tidak asing lagi pada warga SK.TTI Jaya. Ya, di sebelah saya yang segak berbaju Melayu hijau, ya, memang tidak asing lagi pada warga SK.TTI Jaya, di mana dia juga adalah seorang novelis kanak-kanak dan juga penulis antologi. Memang tidak asing lagi, ya. Dan juga dia juga guru bahasa Arab di SK.TTI Jaya. Beliau ialah Tuan Haji Ahmad Tarmizi bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah Ustaz yang segak ni, di sebelah sana itu berbaju Melayu biru hari ni, ya. Walaupun nampak pemalu orangnya, tapi bijak berkata-kata. Saya perkenalkan, ini Ustaz Fakrul Hakim bin Muhammad Mukhlas, guru pendidikan Islam kita, ya, di SK.TTI Jaya. Dan di hujung sekali, panel kita hari ini 3 orang, tapi seorang sahaja perempuan. Jadi Ustazah Juhaida binti Abdul Rahman, guru pendidikan Islam yang ayu berbaju kurung pink hitam hari ini, ya. Ini tidak asing juga bagi warga SK.TTI Jaya sebagai guru pendidikan Islam. Inilah panel-panel kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan panel pertama kita, iaitu Ustaz Tuan Haji Ahmad Tarmizi. Okey Ustaz, boleh ceritakan perihal sedikit tentang istilah dan sejarah puasa itu sendiri? Terima kasih kepada yang bahagia moderator kita pada pagi ini, Ustazah Hasmira. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga buat anak-anak ustaz yang ustaz kasihi, murid-murid SK.TTI Jaya. Alhamdulillah, bersempena dengan bulan Ramadan, dalam Ihya Ramadan ini. Jadi insya-Allah ustaz akan kupas sedikit tentang sejarah dan sejarah bulan Ramadan, di mana sebelum ustaz melanjutkan perbincangan tentang Ramadan ini, tentang sejarah, ustaz sukalah merujuk kepada ayat Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, di mana dalam ayat ni, dalam surah Baqarah, ya, sebagai dalil kepada wajibnya puasa,
ya, kepada setiap orang Muslim yang berakal, yang dah balik, untuk kita berpuasa. Dan kalau kita sebenarnya puasa ni di zaman Rasulullah, sebelum zaman Nabi pun telah ada puasa zaman Nabi-Nabi terdahulu, ya. Antaranya puasa-puasa di zaman Nabi Musa alaihi salam, kan, ada puasa Ashura. Dan Nabi kita juga menggalakkan umat dia supaya puasa hari Ashura, hari 10 Ashura tu, kan. Dan juga pada hari yang ke-9 disebut sebagai Tasu'a. Dan sejarah puasa ni, sebagaimana Ustaz buat rujukan di dalam buku-buku tentang puasa, mana arahan Allah Subhanahu Wa Taala tentang puasa ni, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mula ketika tahun kedua hijrah, itulah syariat puasa telah diwajibkan ke atas umat Islam. Dan begitu juga tentang selain daripada sejarah kewajipan puasa, ada juga ayat-ayat Quran yang banyak menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Antaranya Ustaz nak sebut kepada anak-anak Ustaz, ya, kepada anak Ustaz, pentingnya bulan Ramadan kita ambil kesempatan. Antaranya bulan Ramadan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga, itu dalam ayat 185. Ya, Ustaz baca ayat, kamu boleh semak dalam Al-Quran ayat 185. Kalau boleh baca sama dengan Ustaz, alhamdulillah, boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, boleh rujuk, ya, anak-anak Ustaz, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada kelebihan, iaitu Al-Quran diturunkan. Permulaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagai apa Quran itu turun? Sebagai petunjuk kepada manusia, pada kita lah semua, agar kita mendapat petunjuk, ya, mendapat petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza di antara yang hak dan batil, ya. Panjang lagi ayat ni sebenarnya, Ustaz ambil sedikit-sedikit, jadi kamu boleh rujuk, ya, sama-sama kita menghayati tentang ayat-ayat tentang peristiwa Ramadan. Kalau Ustaz nak cerita sejarah tentang puasa ni, dia memanglah panjang lah, satu masa yang lain. Cuma Ustaz ambil sedikit-sedikit sahaja. Dan pentingnya bulan Ramadan kepada kita semua, khusus anak-anak Ustaz, sebagai latihan pada disiplin masa, latihan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puasa ni satu amalan yang orang tak nampak. Kalau kamu balik ke sekolah, anda balik dari sekolah, kan, kamu balik sampai rumah, mak ayah kerja, tak ada kat rumah, kamu bila-bila masa aje boleh minum air kat dapur sebagainya, kan. Puasa ni melatih diri kamu menjadi seorang yang amanah pada diri, amanah pada ibu bapa, kan. Dan mudah-mudahan puasa pada tahun ini akan membentuk diri kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Itu saja daripada saya untuk kali pertama ni lah. Insya-Allah kita akan teruskan lagi. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih kepada panel pertama kita, Tuan Haji Ahmad Tarmizi, dengan penerangan yang kiranya sangat-sangat bernas dan berisi, ya. Dan nampak kat situ sangat-sangat jelaslah tentang sejarah dan istilah puasa kepada anak-anak kita, ya. Jadi saya akan mengajukan persoalan kepada panel yang kedua kita, Ustaz Muhammad Fakrul Hakim. Okey. Seterusnya saya tanya persoalan pada panel kedua kita tentang siapakah yang diwajibkan berpuasa dan apakah syarat wajib berpuasa. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustazah Hasmirah atas soalan yang diajukan, iaitu berkaitan dengan siapa yang wajib puasa. Okey. Ada beberapa senarai berkaitan dengan wajib puasa. Yang pertama, kita terus pergi yang pertama.
iaitu seorang itu mestilah Muslim. Jadi bila Muslim, orang yang bukan Muslim, yang kafir, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Kita pergi yang kedua pula. Okey, tadi Muslim. Yang kedua, iaitu orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf ni dia ada dua sifatnya, yang berakal dan yang baligh. Kalau baligh, dia akan sampai satu tempoh yang mana dia ni sampai satu tahap dia remaja. Kalau lelaki dia keluar air mani dan perempuan dia haid. Bagi yang berakal, dia boleh membezakan baik dan buruk ataupun mumayyiz. Baik. Pergi yang ketiga. Yang ketiga dikenali sebagai mampu. Apa itu mampu? Mampu untuk melakukan ibadah puasa. Okey. Iaitu kalau dia buat kerja berat, pergi kerja berat, lepas tu pergi musafir, ataupun dia rasa sakit, ataupun golongan orang tua, maka dia tidak diberi kewajipan untuk puasa. Okey, kita dah ada 3 tadi. Yang pertama tadi Muslim, mukallaf dan mampu. Kita pergi yang keempat, iaitu dikenali sebagai sehat. Sehat ni adalah sehat tubuh badan. Sama ada orang itu mampu untuk berpuasa dan ataupun orang yang dia mampu tapi dia takut membawa kemudaratan kepada orang lain. Contohnya seorang ibu yang mengandung. Dia mampu tapi dia takut, dia khawatir bahawa anak yang dikandungkan itu akan mengalami masalah. Jadi orang yang macam ini tidak digalakkan untuk berpuasa. Dan akhir sekali berkaitan dengan individu yang bermukim. Apa itu bermukim? Iaitu dia tinggal di sini dan dia tidak bermusafir. Di sini Allah bagi rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang bermusafir untuk tidak melakukan ibadah puasa. Dan kena ingat, bila tidak melakukan ibadah puasa ni, dia mestilah kena ganti, sama ada ganti puasanya juga ataupun ganti secara fidyah. Fidyah tu apa? Iaitu ada satu nilai untuk menggantikan puasa tersebut. Okey, kita pergi yang soalan kedua, iaitu syarat sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat suci daripada hadas besar. Hadas besar ni apa? Macam keluar air mani dan haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Jadi apa beza syarat wajib tadi dengan syarat sah? Syarat wajib bila mana dia cukup 5 ni, cukup 5 yang saya sebut tadi, ada apa tadi? Muslim, mukallaf. Awak ingat, kena ingat tadi yang 5 tadi. Maka dia wajib melakukan puasa. Syarat sah puasa pula, dia ni dah wajib. Dia nak memastikan puasa ini dia sah. Kalau dia tak ada 4 ni, dia tak sah puasa, tapi dia diwajibkan puasa. Macam tu. Wallahu a'lam daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fakrul Hakim atas penerangannya, ya Allah, Masya Allah. Jelas dan bernas ya. Okey, kita pun dah tahu tentang sejarah ataupun istilah puasa, siapa yang wajib puasa, syarat wajib, syarat sah. Jadi kita nak tahu jugalah perkara-perkara sunat dan syarat-syarat ataupun apa yang membatalkan puasa. Jadi saya tidak membuang masa, mempersila kepada Ustazah Juhaida yang manis di hujung sana untuk menjawab persoalan. Dipersilakan Ustazah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator Ustazah Hasmira, dan juga terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi salah seorang ahli panel dalam forum kita pada pagi ini. Okey, baiklah. Saya diamanahkan untuk menceritakan tentang perkara sunat berpuasa dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, untuk anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian, perkara-perkara sunat puasa. Sebelum tu Ustazah nak ceritakan tentang apa itu sunat sebenarnya. Sunat ni ialah perkara yang
kalau kita buat, kita akan dapat pahala, dan kalau kita tak buat, tak jatuh dosa pada kita. Cuma kalau kita buat, ibadah kita tu lagi cantik. Semua orang nak yang cantik kan. Bila cantik, lagilah istimewa ibadah kita. Okey ya. Ustazah masuk terus kepada perkara sunat yang pertama dalam berpuasa, ialah yang pertama, kita segerakan berbuka. Bila masuk je waktu berbuka, terus kita berbuka. Jangan kita lewat-lewatkan. Contoh macam kita tangguhkan sekejap, kita nak buat benda lain dulu, kita lewatkan berbuka. Tak perlulah macam tu. Kita bila masuk waktu sahaja, kita terus je berbuka. Ya, melainkan kalau ada halangan. Contohlah kan, mak ayah awak ke dalam keadaan trafik jam dan terlupa nak sediakan makanan dekat dalam kereta waktu tu, jadi itu dimaafkanlah. Tak ada sampai jatuh berdosa, tak. Cuma tak ada pahala sunat tadi. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah lewatkan waktu bersahur. Kita disunatkan bersahur, dan waktu bersahur adalah pada penghujung malam sehingga sebelum terbit fajar. Jadi kita disunatkan bersahur. Apa salahnya alang-alang kita bersahur, kita rebut pahala sunat tu. Dan dalam satu hadis yang disampaikan daripada Zaid bin Haris, katanya, selesai kami bersahur, kami melakukan solat subuh bersama-sama dengan Rasulullah. Lalu para sahabat yang lain bertanya, bagaimanakah waktu itu yang lewat tu? Apa jawab Zaid? Zaid kata, ibaratnya kita membaca 50 ayat Al-Quran. Selesai baca ayat tersebut, kita pun tunaikan solat. Itulah ibaratnya lewatkan waktu bersahur. Okey, baiklah. Yang seterusnya, perkara sunat yang ketiga, iaitu kita memperbanyakkan sedekah dan baca Al-Quran. Sebab itulah dalam bulan puasa banyak sangat orang bersedekah. Sebab apa? Sebab orang nak rebut pahala yang ada pada bulan Ramadan tu. Sebab bulan Ramadan ni bukan sepanjang tahun, hanya ada sekali je, satu bulan sahaja dalam setahun. Waktu itulah orang akan berebut-rebut nak buat amal jariah dan juga membaca Al-Quran. Sebab itulah dalam bulan puasa ada disarankan untuk kita bertadarus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk di samping tu kita nak kumpul pahala, kan? Okey. Itulah seterusnya lagi perkara sunat yang keempat, iaitu membaca doa sebelum berbuka. Okey. Kita ni ada waktu-waktu mustajab, waktu-waktu berdoa yang mustajab. Antaranya itulah sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi kita ambil peluang. Sebelum waktu berbuka tu, kita mintalah apa kita nak minta dengan Allah. Minta dengan Allah, jangan diskaun. Kalau kita kata kita nak periksa dapat 6A contoh kan, jangan diskaun-diskaun, nak 5A setengah, tak ada. Minta terus 6A. Allah dengar apa sahaja doa kita. Jangan diskaun, ya. Okey. Dan doa Rasulullah, saya bacakan sikit. Doa Rasulullah saat baginda berbuka puasa, iaitu, Ya Allah, kerana-Mu aku berbuka, dan atas rezekimu aku berbuka. Okey, itu doa Rasulullah. Dan perkara sunat yang terakhir ialah memberi jamuan kepada orang yang berpuasa. Sebab itulah kita boleh tengok pada bulan puasa lah orang panggil itu trend, tapi sebenarnya itu bukan trend. Itu memang salah satu perkara sunat dalam bulan puasa. Kita tengok mak kita selalu bagi hantar makanan pada jiran-jiran. Kita bersedekah. Itu satu. Yang kedua, memang ada satu contoh macam satu persatuan, satu badan yang sediakan satu hidangan dan jemput orang ramai untuk berbuka puasa. Dan kalau kita perhatikan dekat masjid-masjid dekat dengan kawasan tempat tinggal kita, pada sepanjang bulan puasa dia akan sediakan jamuan untuk berbuka, dan siapa-siapa saja boleh masuk makan. Ya, jangan fikir benda tu membazir, tak.
benda tu sebenarnya nak rebut pahala yang ada sepanjang bulan Ramadan yang ada setahun sekali sahaja. Okey, itu saja bagi perkara sunat, ya. Seterusnya Ustazah masuk iaitu tentang perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara yang membatalkan puasa, kita cek balik dekat diri kita. Ada tak kita buat perkara ni? Sekiranya ada dan kita pernah buat sebelum-sebelum ni, jadi untuk yang puasa kali ni kita perbaiki diri kita. Kita jadi orang yang lebih baik. Okey ya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dan tapi menurut ada satu hadis ni, menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, sesiapa terlupa ketika berpuasa lalu makan atau minum, dia hendaklah meneruskan puasanya kerana Allah sendiri telah memberi makan dan minum kepadanya. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini, kalau kita termakan dan minum tanpa sengaja, tanpa niat kita boleh teruskan puasa kita. Tapi sekiranya kita sengaja, contoh pergi mandi, tiba-tiba rasa haus, pergi minum air paip tadi kan, itu sengaja, bukannya tak sengaja, itu batal puasa, ya. Okey, yang seterusnya, perkara yang kedua iaitu keluar darah haid dan nifas. Ini terutama kepada kaum perempuan, murid-murid perempuan. Bila dah didatangi haid dan nifas, haid lah, nifas untuk ibu-ibu kan, didatangi haid, itu hadiah daripada Allah untuk awak. Jadi awak direhatkan untuk berpuasa, tapi mesti digantikan pada bulan lain. Dan yang ketiga, muntah dengan sengaja. Memang ada orang yang muntah dengan sengaja ni, dia pergi korek mulut dia, waktu itulah batalnya puasa. Tapi kalau dia muntah tak sengaja, tak apa, tak batal puasa dia. Ingat ya. Okey, yang seterusnya yang keempat iaitu berjima pada siang hari. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dan yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka sampai ke halkum atau perut. Okey, rongga yang terbuka dekat badan kita, contoh hidung, telinga, mulut. Dan selalu murid tanya, korek hidung, korek telinga batal tak puasa? Okey, itu memang rongga yang terbuka, tapi kita korek hidung sampai tak ke dalam halkum kita? Tengok jari kita pun panjang mana, sampai ke? Tak kan? Jadi kita masuk pun sampai paras ni je. Jadi tak batal puasa kita, ya. Okey, dan yang terakhir iaitu gila atau pengsan sepanjang hari, batal puasa. Tapi kalau dia buat-buat gila, buat-buat pengsan, tu tak batal puasa. Tetap kena teruskan puasa. Okey, Ustazah rasa sampai sini saja penerangan Ustazah. Harap semua anak-anak boleh faham dan jelas tentang perkara sunat puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustazah Juhaida atas penerangan yang mantap dan bertenaga tadi, ya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ketiga-tiga panel kita pada hari ini yang dengan penjelasan yang lengkap dan bernas, ya. Jadi tibalah giliran kita untuk sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab daripada persoalan-persoalan yang timbul, persoalan-persoalan yang ditanyai oleh anak-anak didik SK Jaya. Okey, saya mulakan dengan panel pertama kita dengan soalan. Yang bersedia ya Ustaz? Soalan pertama daripada adik Sofia Zahra binti Yaakob, tahun 5 kumpulan 3. Soalannya, apakah maksud rukhsah puasa? Apakah hukumnya jika dilakukannya? Soalan kedua daripada adik Muhammad Syahirul Ridwan, tahun 5
kumpulan 2, iaitu jika kerap mandi batal solat ke? Soalan ketiga daripada adik Nur Alwani, tahun 6, kumpulan 6. Soalannya, kenapa tidak boleh ganti puasa pada raya pertama? Dan kenapa berkumur-kumur itu makruh? Soalan yang terakhir, itu soalan yang keempat daripada adik Adi Hilal Mikail, tahun 5, kumpulan 4. Soalannya, apakah yang akan terjadi di malam Lailatul Qadar? Okey, dipersilakan Ustaz untuk menjawab soalan-soalan. Terima kasih kepada Puan Moderator Ustazah Cik Asmira atas soalan-soalan yang diutarakan. Banyak ni soalan untuk saya ni, untuk anak-anak, daripada anak-anak. Okey, Ustaz jawab secara ringkaslah, ya. Soalan yang pertama tadi datang daripada adik Safia Zahra binti Yaakob daripada tahun 5, kumpulan 3. Apakah maksud rukhsah puasa? Rukhsah ni daripada perkataan bahasa Arab lah. Rukhsah maksudnya keringanan. Keringanan. Maksud keringanan di sini tentang puasa ni ada dalam beberapa keadaan kita dibenarkan tidak berpuasa. Tapi ada syarat dia, bukan sekadar tak puasa tapi tak ada ganti, kan. Rukhsah ni bulan puasa ni antaranya, kalau kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, faman kana minkum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya puasa yang diwajib itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, inilah rukhsahnya. Rukhsah maksudnya orang yang sakit, ya, orang sakit, orang musafir. Musafir ni mana orang yang pergi keluar dari kampung dia, musafir. Sekarang kita kata musafir bersebab lah, bukan musafir tidak bersebab ataupun melancong, ada urusan kerja dan sebagainya. Dia boleh berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka. Yang dia tak puasa tu dia kena ganti pada hari-hari yang lain, dan wajib ke atas orang yang tidak terdaya berpuasa, kena tua dan sebagainya, membayar fidyah. Kalau tak mampu, orang tua kan, orang tua yang uzur sakit tak mampu puasa kan, dan dia ni tak ada can, tak ada apa ni, tak boleh nak sembuh dah kan. Yang ni boleh bayar fidyah, Tapi yang sakit yang ada peluang untuk sembuh, seperti apa contoh demam sebagainya, dia tak sakit selama-lamanya kan, dia akan sembuh. Yang ni kena ganti puasa. Yang kena bayar fidyah, yang memang tak ada can dah, orang tua sangat lanjut usia, memang ada kata, kalau doktor kata dah tak ada masa, dia dah tak mampu untuk ganti puasa, yang ni dia kenakan bayar fidyah. Okey, mudah-mudahan Ustaz jawab tadi soalan Sofiah terjawab lah ya. Okey, soalan kedua, Ustaz pergi terus soalan kedua. Soalan Ustaz baca ya di sini, soalan daripada Muhammad Syahirul Ridwan, tahun 5, K2. Syahirul tanya soalan dia, jika kerap mandi batal solat ke? Maksud di sini bukan batal solat ni, Ustaz faham kan? Kalau Syahirul ada menonton ni, Ustaz rasa batal puasa ke? Mungkin itu soalan yang betul kan? Takkanlah kerap mandi batal solat. Jadi beginilah, orang yang kerap mandi bulan puasa, dia tak batal puasa selama mana dia mandi tu air tak masuk kerongkong kan, tak masuk kerongkong lah. Kadang-kadang kalau mandi benda masuk dalam swimming pool sebagainya, sampai terminum air, itu batal puasa. Okay? Tapi mandi yang biasa-biasa tak batal puasa. Sebab apa? Sebab ada satu ketika Ustaz ambil petik satu hadis, hadis berbunyi, beberapa sahabat Nabi SAW yang menceritakan, kami telah melihat Rasulullah SAW ketika berada di satu kampung Arab bernama Al-Araj. Baginda mencurah air ke atas kepalanya. Ketika baginda sedang puasa,
untuk meredakan dari lapar atau dari kepanasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Hakim. Kesimpulannya, mandi pada bila lumasa pun tak ada masalah lah. Berdasarkan hadis tadi tak ada masalah. Selama dia tak masuk air dalam kerongkong. Jangan ambil kesempatan pula. Mandi dahaga sangat. Dia telang air, minum air. Kan puasa ni amanah kan? Amanah diri kita sendiri. Orang tak nampak, tapi ingat Allah sentiasa melihat. Ya, seterusnya soalan yang ketiga. Daripada Nur Alwani, T6K6, tahun 6 ni. Kenapa tidak boleh ganti puasa pada satu hari raya? Kan hari raya. Ustaz jawab simple saja. Hari raya kan hari bergembira, kan? Kenapa kita nak puasa pula? Dan memanglah kalau kita belajar, ada beberapa hari yang Allah haramkan kita berpuasa. Antaranya 2 hari raya. Ya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, dan ada lagi iaitu hari Tasyrik. Hari Tasyrik 11, 12, 13 ya. Bulan Zulhijjah, raya Korban. Okey. Mudah-mudahan adik Nur Alwani dapat fahamlah. Rasulullah SAW melarang puasa pada kedua hari itu, hari raya lah, hari Aidilfitri, hari Adha. Adapun hari raya Aidilfitri merupakan hari berbuka puasa. Fitri itu, hari raya Aidilfitri itu sendiri maksudnya hari berbuka puasa, fitri. Dan maksud yang lain fitri juga fitrah, kembali kepada asal ya. Sedang hari raya Idul Adha maka makanlah hasil korban. Hadis riwayat Ahmad dan daripada imam yang lain lah. Okey, itu saja untuk adik Alwani. Mudah-mudahan terjawablah. Ada satu lagi soalan ditambah, banyak soalan dia ni. Kenapa berkumur-kumur itu makruh? Berkumur tak makruh, ya, tapi takut-takut. Kamu seronok berkumur-kumur, kamu telan air. Kumur, kejap-kejap nak pergi toilet. Cikgu, ustaz nak pergi toilet sekejap. Nak pergi apa? Nak pergi kumur. Rupanya duduk telan air, minum air. Bulan puasa ni, air dekat bilik tandas pun seronok, sedap. Nikmatnya kan? Bukan sekadar air sirap, air fresh orange dah. Air pahit pun seronok, sedap sangat. Dan soalan terakhir untuk Ustaz ni daripada adik Adi Hilal Mikhail, tahun 5 T5K4. Yang ni soalan ni luas sikit. Apakah yang akan terjadi di malam Lailatul Qadar? Dia nak tahu. Pertamanya, malam Lailatul Qadar tu sendiri iaitu malam yang digandakan. Kita boleh rujuk dalam tafsir surah Al-Qadar. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3. Malam Lailatul Qadar ni, ustaz pun dulu masa ustaz seusia kamu sekolah rendah. Ustaz ingat ke Lailatul Qadar ni macam seorang datang, macam malaikat datang pakai baju putih, datang ketuk pintu rumah. Masa tu ustaz pun takut. Tak naklah malam Lailatul Qadar ni nanti macam hantu pula datang. Bukan. Lailatul Qadar ni maksudnya malam yang digandakan amalan. Ya. Malam yang pertamanya ustaz boleh sebut malam Lailatul Qadar ni malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa beribadah malam tu, siapa solat malam tu, ya. Siapa membaca Quran, siapa bersedekah, Allah gandakan amalan ni sampai lebih pada 1000 bulan. Untunglah umat Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan yang keduanya, malam tu juga apa yang terjadi? Malaikat turun. Malaikat termasuk ar-ruh. Ruh tu bukan ruh orang mati. Ustaz ingat ke ruh orang mati kan dalam surah apa ni? Inna anzalna tadi kan. Rupanya ruh itu ialah nama gelaran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Tu nanti kalau ada kuis, bonus tu kan. Siapakah ar-ruh situ? Ruh itu ialah malaikat Jibril. Kenapa diturun? Sebab Allah perintah pada malaikat ni supaya bawa rahmat. Orang doa, orang malam tu beribadat, malaikat doakan kita dapat rahmat. Dan juga kelebihan juga malam Lailatul Qadar, didoakan dapat keselamatan, kebaikan kepada orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Haji atas penerangan
tadi. Harap anak-anak didik, anak-anak semua faham ya. Okey, saya ingin mengajukan pula soalan kepada panel kedua kita, Ustaz Muhammad Fakrul Hakim ya. Okey, soalan daripada anak-anak didik kita. Okey, soalan pertama daripada adik Muhammad Irfan Imaduddin bin Muhammad Rusli, tahun 6, 6. Soalannya, ya Ustaz, adakah semua penyakit tidak boleh berpuasa? Seterusnya, soalan yang kedua, jika kita dipaksa bermain bola selama 12 jam, pemain itu jadi penat. Bolehkah pemain itu berbuka puasa? Ini mesti peminat bola sepak ni. Okey, soalan seterusnya daripada adik Nuraisyah Alma binti Razwan daripada tahun 6, kumpulan 6. Soalannya, malam Lailatul Qadar itu boleh didapati oleh seseorang yang berusaha, tetapi adakah ia dapat sekali sahaja? Itu soalannya Ustaz ya. Dan soalan terakhir untuk Ustaz Fakrul Hakim, iaitu daripada adik Qurratul Aina tahun 5, kumpulan 4. Mengapakah kita perlu berpuasa pada bulan 4? Maksudnya bulan 4 kita sekarang lah dia tanya ni ya. Mengapakah kita tidak puasa pada bulan lain? Itulah soalan-soalan yang diutarakan oleh anak-anak kita. Jadi saya persilakan Ustaz Muhammad Fakrul Hakim untuk menjawab persoalan-persoalan daripada anak-anak didik kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada puan moderator kita tadi, Ustazah Hasmira, atas soalan yang diberikan berdasarkan anak didik SKT TDI Jaya. Okey, yang pertama saya dapat soalan daripada Muhammad Irfan. Dia selitkan 2 sekali soalan. Yang pertama soalannya, adakah semua penyakit tidak boleh puasa? Okey, kalau bertanyakan adakah semua penyakit, jawapannya adalah tidak. Kenapa tidak? Sebabnya kita tengok balik kepada penyakit tersebut. Kalau penyakit tersebut mendatangkan kemudaratan kepada dirinya, iaitu nyawa dia, kalau dia puasa, dia sakit sampai dia boleh meninggal dunia, maka tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Adapun satu penyakit, penyakit M namanya. Saya ringkaskan. Apa tu M? Penyakit malas. Kalau penyakit malas, kita kena puasa. Jadi, ada beberapa penyakit yang mana dia tidak suruh kita puasa, dan adanya penyakit yang kita ada penyakit tu kita kena puasa juga. Kita pergi yang soalan yang kedua daripada Muhammad Irfan. Dia cakap, jika kita ni dipaksa bermain bola selama 12 jam. Hebat dia ni. Dia main penat. Bolehkah pemain itu berbuka puasa? Jadi kalaulah dia ni bermain bola sampai penat, sampai mendatangkan kemudaratan, relate balik yang soalan saya tadi, soalan awak tadi, jawapan saya bagi tadi, kalau dia mendatangkan kemudaratan kepada dirinya, maka dibenarkan untuk tidak puasa. Cumanya tadi dia bolkan berkaitan dipaksa. Dipaksa ni mungkin adanya ugutan daripada dia sehingga menyebabkan nyawa dia terancam, maka tidak apalah untuk dia berbuka. Cumanya ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Dia kena gantikan balik puasanya setelah dia tidak terima ugutan tadi. Tadi kan dah terima ugutan, ni dah tak terima ugutan, maka dia kenalah gantikan puasa dia. Baik. Soalan yang kedua yang dapat daripada Nuraisyah Alma binti Razwan T6K6. Soalannya, malam Lailatul Qadar itu boleh didapati oleh seseorang yang berusaha, tetapi adakah ia dapat sekali sahaja? Kalau nak tahu dapat tak dapat, kita kena tahu dulu macam mana kita nak dapat malam Lailatul Qadar. Jadi macam mana kita nak dapat malam Lailatul Qadar? Kita kena pergi kepada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang pertamanya
malam Lailatul Qadar biasanya berada di 10 malam terakhir. Seperti mana hadis Nabi yang telah berkata daripada Aisyah radhiyallahu an telah berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, baginda menghidupkan malam qiyam dan membantu ahli keluarga untuk merebut kebaikan, mengejutkan ahli keluarganya dan mengikat pakaiannya bersungguh-sungguh dan melakukan kebaikan. Jadi dalam hadis ini memberi maksud bahawa pada malam Lailatul Qadar itu hadis ini memberi maksud bahawa pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana orang berlumba-lumba untuk mencari kebaikan kerana terdapatnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada individu yang menghidupkan amalan malam Lailatul Qadar. Dan soalan yang terakhir daripada Qurratul Aina T5K4. Mengapakah kita perlu berpuasa pada bulan 4? Macam ahli panel kata tadi, bahawa untuk tahun ni lah, sebab tahun ini kita berpuasa pada bulan 4. Dia sebenarnya dia ikut kepada bulan Hijriyah. Jadi bulan Hijriyah kita kena ikut Ramadan, 1 Ramadan itulah kita bermulanya puasa. Kebetulannya pada tahun ini kita berpuasa pada bulan 4 kerana bulan Ramadan, 1 Ramadan dia jatuh pada bulan 4 pada tahun ini. Sebab itulah kita berpuasa pada bulan Ramadan dan pada bulan 4 pada tahun ini. Saya harap ketiga-tiga jawapan yang saya berikan kepada murid yang bertanyakan kepada saya terjawab pada forum kali ini. Sekian daripada saya untuk pusingan yang kedua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Fakrul Hakim atas jawapan yang saya rasa memang padulah bagi saya. Dan yang saya paling manis sekali tadi penyakit malas tu. Best lah dengan jawapan Ustaz tadi. Jangan ada penyakit malas ya anak-anak. Okey, kita seteruskan kepada soalan kepada Ustazah Juhaida. Boleh bersedia ke Ustazah dengan soalan? Okey, soalan pertama yang diajukan iaitu daripada adik Ania Nayara binti Muhammad Nazri, tahun 5, kumpulan 5. Soalannya Ustazah ya, mengapakah orang yang datang bulan tidak boleh puasa? Itu soalan pertama ya. Soalan yang kedua daripada adik Kristina Balkis binti Muhammad Haris, tahun 5, kumpulan 2. Soalannya, ini soalan yang latest, kira ikut zaman, ikut peredaran ya. Sebab dia tanya macam ni lah Ustazah. Jika korek hidung dalam-dalam, batal puasa. Tapi jika buat swab test, macam mana? Itu soalan dia. Dalam sangat dia korek hidung ni ya. Okey, soalan yang terakhir yang akan saya aju pada Ustazah iaitu daripada adik Muhammad Hairul bin Muhammad Musyadi daripada tahun 5, kumpulan 2. Soalannya, batalkah puasa jika kita berlakon? Dia berlakon termakan makanan. Tetapi niat kita, maksudnya niat murid tadilah, sudah merancang untuk makan makanan dengan tidak sengaja. Macam mana tu? Boleh tak Ustazah ulaskan pada soalan-soalan yang dikemukakan? Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada Ustazah Cik Asmira atas soalan-soalan yang diberikan tadi. Okey, baiklah Ustazah, ada 3 soalan daripada anak-anak sekalian yang perlu Ustazah jawab. Okey, soalan yang pertama daripada Ania Nayara daripada tahun 5, kumpulan 5. Soalannya berbunyi begini. Mengapakah orang yang datang bulan tidak boleh puasa? Okey, tadi Ustazah dah terangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi orang yang datang bulan ni golongannya macam mana? Orang yang datang bulan ialah orang yang
datang haid. Okey. Jadi Allah dah bagi kelonggaran, dah bagi keringanan, dah kurniakan hadiah kepada mereka-mereka ni untuk dia bercuti daripada puasa. Jadi tak perlu puasa lah dah. Ya? Okey, soalan yang kedua daripada Kristina Balkis. Kelas tahun 5 kumpulan 2. Soalannya begini. Jika korek hidung dalam-dalam batal puasa, tapi jika buat swab test macam mana? Okey, ini bertepatan dengan apa yang berlaku pada musim sekarang kan? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu. Kalau kita korek hidung sebenarnya tak batal puasa. Memang hidung tu merupakan rongga yang terbuka, tapi kita korek hidung bukan sampai masuk ke dalam tekak, sampai ke perut. Kita korek hidung separas ni saja kan. Jari kita pun tak panjang mana nak sampai ke tekak. Jadi tak batal puasa kita. Dan begitu juga dengan swab test. Swab test pun tak sampai ke tekak, tak sampai ke perut. Hanya panjang dia lebih kurang sejengkal dan lebih sikit saja dia swab test. Jadi tak akan batal puasa. Dan juga Ustazah bawakan sikit daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Berbunyi begini, suntikan vaksin tidak membatalkan puasa sebab ia tidak melibatkan rongga besar dan terbuka. Ya. Okey, soalan yang terakhir daripada Muhammad Hairul bin Muhammad Musyaidi daripada tahun 5 kumpulan 2. Soalannya, batalkah puasa jika kita berlakon termakan makanan tapi niat kita sudah merancang untuk makan makanan dengan tidak sengaja? Okey, perkara yang membatalkan puasa ialah makan dengan sengaja. Sekarang ni dia berlakon dan terpaksa makan. Dan itu memang dah sengaja dia buat, bukan dia lakukan tanpa niat. Jadi batallah puasa dia. Dah tak ada dah tak boleh kira dah dia merancang tak sengaja tadi. Tapi sebab memang dia berlakon, dia kena makan, kan? Okey, jadi batallah puasanya. Okey, Ustazah harap anak-anak semua jelas dan faham apa yang telah Ustazah sampaikan, dan kita perbaiki apa yang kita kurang sebelum ni, jadikan diri kita yang lebih baik pada bermula hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ketiga-tiga panel kita sudi untuk memberi penjelasan tentang tajuk kita pada hari ini dan juga menjawab persoalan-persoalan daripada anak-anak didik kita yang kira mantaplah soalan-soalannya, dan dari segi jawapan pun jelas diterangkan oleh ketiga-tiga panel. Ya. Terima kasih kepada ketiga panel atas jawapan yang diberi. Jadi untuk kita ke penghujung dalam segmen terakhir kita, iaitu pusingan yang 3, saya ingin menjemput Tuan Haji Ahmad Tamizi untuk membuat kesimpulan tentang tajuk kita pada hari ini, tentang Forum Ihya Ramadan. Dengan itu saya mempersilakan Tuan Haji untuk bagi sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Moderator Ustazah Cik Asmira. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Alhamdulillah selepas kita bersama-sama dalam sesi forum pada kali ini, dan saya diamanahkan untuk buat kesimpulan untuk anak-anak ya. Jadi kalau Ustaz boleh sebutkan bahawa kesimpulan daripada perbahasan kita bersama dengan ahli-ahli panel hari ini, Ustaz boleh sebutkan sebagai Ramadan yang kita lalui ini, Ramadan yang kita masuk ini, kita boleh sebut sebagai madrasah Ramadan. Madrasah, kalau belajar, kita kan belajar bahasa Arab. Madrasah maknanya sekolah, ya. Bila sekolah, tempat kita belajar, tempat kita berlatih. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan kali ini, puasa Ramadan, kita anggapkan dia sebagai tempat kita berlatih. Pertamanya, daripada puasa ni, pertama untuk latih kita menjadi orang yang berdisiplin. Berdisiplin daripada mana? Daripada sudut masa kita. Yang bila kita bangun pagi bersahur, tepat masa, tak boleh. Bersahur dah azan, tak boleh kan?
Jadi nak buka puasa pun, bila nak buka puasa semua kena tunggu depan hidangan, tak ada orang miss, ya. Tahu tepat masanya berapa minit lagi nak buka puasa. Kalau bulan Ramadan tanya bilakah waktu maghrib, semua orang tahu, ya. Kalau bukan bulan Ramadan tanya waktu maghrib pun lupa, masa pun tak tahu kan. Dan yang lain lagi, boleh Ustaz sebutkan kesimpulan. Pertama, keberkatan masa kita berkat, ya. Masa rasa panjang bulan Ramadan ni, iyalah daripada pagi lapar kan, masa tu panjang. Kalau hari-hari biasa, tak, kadang-kadang masa tu kita tak sempat, sibuk, ayah kita sibuk, mak kita sibuk kan. Bila bulan Ramadan, mak dengan ayah ada bersama-sama di meja makan. Itu tanda berkatnya bulan apa ni, masa pada bulan Ramadan. Dan seterusnya, bulan Ramadan juga untuk menginsafi kita, anak-anak nak menginsafi kita. Ada di kalangan kita yang miskin, yang susah, ya. Bila kita puasa kita rasa lapar, dahaga, ya, baru kita rasa nikmat kenyang. Sebelum ni kadang-kadang kita membazir makanan sebagainya. Dan bulan Ramadan juga kita dah bincang tadi, bulan ganjaran. Jadi Ustaz serulah pada diri Ustaz dan juga pada rakan-rakan panel sekalian, dan anak-anak Ustaz, anak didik Ustaz, ibu bapa sekalian, guru-guru, rebutlah ganjaran bulan Ramadan, buatlah kebaikan. Antaranya banyakkanlah sedekah, banyakkanlah baca Quran, banyakkan zikrullah, ya, bangun malam, solat malam, qiyamul lail, ya, rebutlah peluang. Sebab Allah janji, ya, 1000 bulan ganjaran, lebih pada 1000 bulan orang yang buat amal kebajikan pada bulan Ramadan. Dan Ustaz, anak-anak Ustaz, ya, kena disiplin, kena amanah dalam puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini memberi kebaikan, memberi apa ni, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja daripada Ustaz sebagai penali panel yang buat penggulungan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah forum kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain rancangan. Dan sebelum kita tamatkan forum kita, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panel kita yang dijemput. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada para pentadbir, khususnya Guru Besar SK Tirta Jaya Puan Mazah binti Zaini dan barisan pentadbir, Ketua Panitia Pendidikan Islam Puan Harlina binti Ayub, dan juga guru-guru pendidikan Islam, guru-guru, murid-murid dan ibu bapa SK Tirta Jaya. Semoga bulan Ramadan kita kali ini mendapat barakah dan juga bertambah ibadah kita. Sebagaimana Ustaz cakap tadilah, ya, bulan Ramadan adalah madrasah untuk kita mengutip segala amal ibadah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.